Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pelajar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat kita mengikuti sesi pembelajaran ikhlas subjek Usuluddin bagi peperiksaan STPM semester 3 dalam bahagian ilmu mantik. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada hari ini Ustaz akan membentangkan satu tajuk dalam ilmu mantik, iaitu polemik tentang ilmu mantik. Para pelajar yang dikasihi sekalian, insya-Allah setelah kita mempelajari berkaitan dengan polemik ilmu mantik ini, Ustaz harapkan para pelajar dapat membandingkan dan menganalisis pandangan-pandangan ulama yang menyokong dan pandangan-pandangan ulama yang menolak ilmu mantik. Terlebih dahulu, kita mentakrifkan apa itu polemik. Polemik mengikut kamus Dewan, iaitu perbahasan atau perdebatan atau perbantahan dengan rencana ataupun tulisan. Polemik yang sehat dalam kalangan ilmuwan atau dalam kalangan para ulama sangat penting dalam peningkatan ilmu pengetahuan, kerana para ulama akan mengemukakan hujah mereka dalam menerima atau menolak ilmu mantik. Persoalannya mengapa? Mengapa timbul polemik tentang ilmu mantik ini? Pertama, kerana sumber asal ilmu mantik itu sendiri. Sebagaimana yang telah kita maklum, bahawa ilmu mantik ini adalah muncul daripada peradaban asing, iaitu daripada pemikiran Greek Yunani yang diasaskan oleh beberapa tokoh ahli falsafah Yunan, antaranya Pythagoras, Socrates, Plato, Aristotle dan lain-lain lagi. Oleh kerana sumber asal ilmu mantik ini bukan daripada peradaban umat Islam, maka timbul persoalan sama ada ia diterima ataupun ditolak. Yang kedua, melihat kepada situasi atau wakil semasa umat Islam pada masa ulama tersebut. Mereka melihat bahawa umat Islam pada masa itu sangat tipis ataupun tidak teguh dalam pegangan agama Islam. Sudah tentu keadaan ini menyebabkan ilmu mantik ini akan mempengaruhi mereka. Yang ketiga, serapan ataupun pengaruh unsur bid'ah ataupun al-awamil al-mu'athirah. Unsur-unsur bid'ah yang masuk atau yang terpengaruh ke dalam ilmu-ilmu Islam sehingga mempengaruhi ilmu tafsir, mempengaruhi ilmu usuluddin, mempengaruhi ilmu falsafah Islam dan sebagainya. Pelajar yang dikasihi sekalian, marilah kita melihat senarai di kalangan para ulama yang berpolemik berkaitan dengan ilmu mantik, iaitu antara kelompok ulama yang menerima ilmu mantik dan juga kelompok ulama yang menolak ilmu mantik. Di kalangan ulama yang menerima ilmu mantik, pertama ialah Al-Farabi, seorang ahli falsafah Islam. Yang kedua, Imam Al-Ghazali, yang terkenal sebagai ahli falsafah Islam, juga mahir dalam bidang fiqh, tasawuf dan sebagainya. Yang ketiga, di kalangan ulama yang menerima ilmu mantik, iaitu Ibn Rushd. Yang keempat,
iaitu Ibnu Sina, yang sememangnya kita kenali ulama ini dari sudut ilmu perubatan, ilmu falsafah Islam dan ilmu mantik itu sendiri. Dan yang kelima, Ibnu Hazm, juga di kalangan ulama yang menerima ilmu mantik. Mari kita lihat pula di kalangan ulama-ulama yang menolak ilmu mantik. Antara ulama yang menolak ilmu mantik iaitu Imam Asy-Syafi'i, seorang alim dari sudut fiqh dan seorang yang alim juga dalam bidang hadis, menolak ilmu mantik. Seterusnya yang kedua, Imam An-Nawawi, juga daripada mazhab Asy-Syafi'i, menolak ilmu mantik. Yang ketiga, Imam As-Suyuti, dalam mazhab Syafi'i juga, menolak ilmu mantik. Manakala yang keempat, Imam Ibnu Taimiyah, juga menolak ilmu mantik. Dan terakhir, Ibnu Salah, di kalangan ulama hadis, yang jelas menolak ilmu hadis. Di antara pandangan ulama yang menerima dan menolak tadi, kita dapati bahawa kelompok yang menerima ilmu mantik adalah di kalangan ahli falsafah Islam atau menjurus kepada falsafah Islam. Manakala di kalangan ulama yang menolak ilmu mantik pula adalah di kalangan ahli hadis dan ulama fiqh. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, mari kita melihat pandangan-pandangan ulama yang kita sebutkan tadi. Apakah pandangan mereka dari sudut penerimaan mereka terhadap ilmu mantik? Yang pertama, Al-Farabi, seorang ahli falsafah Islam yang terkenal. Beliau berpendapat bahawa tidak salah mempelajari ilmu mantik kerana ilmu mantik adalah merupakan ilmu alat yang paling tinggi, iaitu ilmu pemikiran yang boleh digunakan dalam pelbagai bidang ilmu. Sama ada ilmu bahasa, sama ada ilmu falsafah, ilmu usul fiqh, ilmu usuluddin dan sebagainya. Manakala Al-Imam Al-Ghazali pula melihat kepada situasi semasa di zaman beliau yang sangat memerlukan ilmu mantik ini dalam berhujah, dalam perdebatan ketika mana menghadapi pencabar pada masa itu di kalangan ahli-ahli usuluddin yang berhujah menggunakan akal fikiran, iaitu golongan Mu'tazilah, yang mana mereka itu menolak berkaitan beberapa isu dalam bidang usuluddin. Antaranya mereka menolak adanya azab kubur. Jadi pada masa itu Al-Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali menggunakan ilmu mantik dalam menolak hujah-hujah yang dibawa oleh Mu'tazilah. Yang ketiga, Ibn Rushd. Ibn Rushd berpendapat bahawa sebenarnya Al-Quranul Karim menggalakkan umatnya, menggalakkan umat Islam memanfaatkan akal fikiran kerana akal adalah mahkota yang sangat tinggi bagi manusia. Dan beliau telah membawa dalil daripada Al-Quranul Karim, antaranya surah Al-Hashr ayat yang kedua, fa'tabiru ya ulil absar, iaitu ambil periktibaranlah wahai mereka yang mempunyai akal fikiran. Bermaksud kita hendaklah menggunakan akal fikiran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala Ibnu Sina pula berpandangan bahawa ilmu mantik adalah merupakan ilmu alat yang membantu manusia berfikir dengan benar. Bermaksud mempunyai kaedah berfikir seperti yang digariskan dalam ilmu mantik. Dan seterusnya, Ibnu Hazm pula melihat bahawa ilmu mantik itu tiada unsur yang bercanggah dengan syarak. Malah, ilmu mantik itu sendiri dapat membantu umat Islam mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu kalam ataupun ilmu usuluddin.
Pelajar yang dikasihi sekalian, mari kita lihat pula pandangan di kalangan ulama yang menolak ilmu mantik. Yang Ustaz jelaskan tadi di kalangan ahli fiqh dan ahli hadis. Pertama, Imam Asy-Syafi'i. Beliau berpendapat bahawa ilmu mantik ini membawa perpecahan kepada umat Islam. Kerana kecenderungan umat Islam pada masa itu terhadap pahaman ahli falsafah Yunan yang jelas bukan daripada peradaban Islam. Manakala Imam An-Nawawi pula berpendapat bahawa berpegang atau mempelajari atau mendalami ilmu mantik menyebabkan berlaku percanggahan dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana disebabkan oleh penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang menumpukan kepada akal semata-mata, yang jelas bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Manakala Imam As-Suyuti pula, beliau berpendapat bahawa pembelajaran atau penguasaan ilmu mantik dalam kalangan umat Islam menyebabkan berlakunya pengabaian terhadap bahasa Arab. Yang mana umat Islam pada masa itu mengabaikan bahasa Arab serta mempelajari Al-Quran dan hadis. Mengabaikan pembelajaran Al-Quran dan hadis kerana terpengaruh dengan pembelajaran ilmu mantik. Ibnu Taimiyah pula, Al-Imam Ibnu Taimiyah pula menyatakan bahawa ilmu mantik ini sebenarnya tidak memberi faedah kepada orang cerdik dan tidak dapat manfaat kepada orang yang jahil. Bermaksud ilmu mantik tidak berguna. Dan terakhir Ibnu Salah, seorang ulama hadis yang terkenal, menyatakan bahawa pengajian, pembelajaran ilmu mantik ini bercampur dengan unsur bid'ah. Unsur yang tidak ada kena-mengena dalam agama Islam. Serta khurafat yang karut-marut kerana masyarakat di zamannya tidak teguh dari sudut akidah. Maka beliau menolak pembelajaran ilmu mantik atau pengajian ilmu mantik ini. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, mari kita lihat dari sudut gabungan pendapat-pendapat ulama yang menerima ilmu mantik. Apakah pendapat mereka sebenarnya? Bagi ulama yang menerima ilmu mantik, sebenarnya mereka mengatakan bahawa ilmu mantik sebenarnya tidak bercanggah dengan syarak. Malah digalakkan oleh syarak. Ditegaskan dalam ayat Al-Quran yang Ustaz bacakan tadi, iaitu daripada surah Al-Hashr, ayat yang kedua. Fa'tabiru ya ulil absar. Mereka juga berpendapat bahawa harus bagi mereka yang mempunyai tahap pemikiran yang tinggi dan dipandu pula dengan Al-Quran dan hadis. Bermaksud, ilmu mantik dalam kalangan umat Islam mestilah dikawal oleh Al-Quran dan hadis. Manakala ketiga, ilmu mantik merupakan alat yang paling tinggi yang membantu ke arah berfikir dengan benar atau berkaedah dalam ilmu pemikiran. Seterusnya kita lihat pula gabungan pandangan yang menolak ilmu mantik. Apa pandangan mereka? Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, mereka di kalangan ulama Islam menolak ilmu mantik. Kenapa? Kerana bercanggah dengan apa yang digariskan dengan Al-Quran dan hadis. Pada masa mereka, ada di kalangan para ulama yang menggunakan akal semata-mata dalam mentafsir Al-Quran dan mensyarahkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah mereka menolak ilmu mantik. Mereka juga berpendapat bahawa tidak harus bagi mereka yang tidak mendalami Al-Quran dan hadis
untuk mempelajari ilmu mantik. Kerana dibimbangi akan terpengaruh dengan mantik peradaban asing secara total atau secara terus daripada ahli falsafah Yunan. Oleh itu, mereka mensyaratkan bahawa orang yang mendalami Al-Quran dan hadis untuk mempelajari dan mendalami ilmu mantik. Yang ketiga, dan merupakan asas kepada penolakan ulama Islam terhadap ilmu mantik, iaitu ilmu mantik ini datang atau berasal daripada peradaban asing, iaitu peradaban pemikiran Greek Yunani. Setelah kita melihat pandangan menerima dan pandangan yang menolak, marilah kita melihat kepada pandangan jumhur ulama atau majoriti di kalangan ulama Islam. Mereka menerima ilmu mantik, menerimanya sebagai fardu kifayah kepada umat Islam. Sebagaimana kita tahu bahawa ilmu yang dipelajari oleh umat Islam ada yang berbentuk fardu ain, yang wajib ke atas individu itu sendiri. Manakala fardu kifayah pula mesti ada dalam kalangan umat Islam yang mendalaminya. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, sekiranya ditanya anda tentang hukum mempelajari ilmu mantik, bagaimana anda ingin menjawabnya? Itulah jawapan. Hukum mempelajari ilmu mantik adalah harus. Apa alasannya? 3 alasan yang anda boleh berikan. Pertama, ilmu mantik adalah merupakan ilmu alat yang penting dalam mengawasi kegiatan berfikir. Yang kedua, umat Islam sememangnya dituntut untuk mencari ilmu, walaupun ia berasal daripada peradaban asing, sama ada peradaban Yunan dan sebagainya. Dan yang ketiga, Islam mendorong umatnya supaya berfikir, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran, dalam ayat yang Ustaz bacakan tadi, dalam surah Al-Hashr, ayat yang kedua, iaitu fa'tabiru ya ulil absar. Ambil periktibaranlah bagi mereka yang mempunyai akal fikiran. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, apa yang Ustaz dapat simpulkan pada hari ini tentang polemik tentang ilmu mantik ini? Sebenarnya polemik dalam kalangan para ulama ini boleh dikompromikan atau boleh dimurnikan. Ilmu mantik harus dipelajari walaupun dia berasal daripada peradaban asing. Tetapi bersyarat. Pertama, tidak bercampur dengan perkara-perkara bid'ah dan juga perkara khurafat yang karut-marut. Yang kedua, dengan syarat ia tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Sekiranya berlaku percanggahan ilmu mantik dengan Al-Quran dan hadis, maka ilmu mantik ditolak. Dan yang ketiga, tidak mengabaikan bahasa Arab. Bermaksud, orang yang mempelajari ilmu mantik hendaklah tidak mengabaikan bahasa Arab, tidak mengabaikan pembelajaran Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Apa yang kita lihat di sini, sebenarnya polemik ilmu mantik, polemik tentang ilmu mantik di kalangan para ulama memberikan natijah yang besar kepada kita bahawa ilmu mantik yang menjadi polemik kepada para ulama itu sendiri sebenarnya boleh dikompromikan dari sudut terima atau menolak. Seperti mana syarat-syarat yang telah Ustaz jelaskan sebentar tadi. Maka kita simpulkan bahawa
ilmu mantik harus dipelajari, walaupun dia berasal dari mana sekalipun. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita mengikuti sesi pembelajaran ilmu mantik ini tentang polemik tentang ilmu mantik di kalangan para ulama Islam. Sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.